Assalamualaikum kepada Dr. Muhammad Hamizan dan rakan-rakan. Nama saya ni Adam Haikal dan kami dari kumpulan yang membentangkan tajuk Serangan Ideologi Barat terhadap Pemikiran Umat Islam dan Implikasinya terhadap Akidah. Sekarang saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Serangan pemikiran atau ideologi juga dikenali sebagai Al-Ghazwu Al-Fikri dalam bahasa Arab. Ia adalah istilah kontemporari yang sangat popular di kalangan umat Islam. Sebagai serangan bukan fizikal, ia mempunyai sifat yang hampir sama dengan mencuci otak atau dengan kata lain kawalan minda atau pembaharuan ideologi. Mana-mana ideologi atau doktrin yang akan mendakwa mempunyai kuasa kebenaran dan akan cuba memujuk orang luar dengan pelbagai cara. Menerima kebenaran dalam fikiran seseorang memerlukan pembersihan iaitu kepercayaan orang lama tentang makna kebenaran. Merujuk kepada pemikiran serangan ini, dimaksudkan dengan serangan itu bukanlah secara fizikal seperti penggunaan senjata atau apa-apa yang berkaitan dengan latihan fizikal atau keganasan. Sebaliknya, serangan sebagai pandangan mudah, tidak kelihatan atau tidak disedari tetapi mampu masuk ke dalam minda, di mana minda adalah kita yang mengarahkan pergerakan dan tingkah laku badan. Penggunaan istilah Al-Ghazwu Al-Fikri Al-Islami bermaksud serangan terhadap pemikiran Islam oleh penentang pemikiran itu sendiri. Serangan ini biasanya datang dari dunia barat atau doktrin bukan Islam yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap agama Islam dan umat Islam. Serangan pemikiran terhadap dunia Islam bermula dengan usaha pembaratan oleh barat. Pembaratan berasal daripada perkataan Inggeris westernization dan bermaksud proses pembaratan sesebuah negara. Manakala pembaratan pula menurut Hafiz Muhammad Al-Jabari bermaksud gerakan yang menyeru kepada kebangkitan berasaskan idea barat iaitu membawa kepada proses urbanisasi, pemodenan dan industri yang disepadukan ke dalam sistem budaya dan tidak berpaksi pada Islam yang murni. Sekarang saya akan teruskan dengan subtopik yang pertama iaitu pandangan umat Islam terhadap ideologi barat. Terdapat 3 jenis ideologi yang saya akan bentangkan. Pertama sekali, sekularisme. Islam dan sekularisme sangat bertentangan dan Islam tentu saja menolak setiap unsur yang mengandung unsur sekularisme. Islam sebagai hidup yang bersifat menyeluruh meliputi semua aspek politik, ekonomi, masyarakat dan kehidupan. Oleh kerana itu, agama tidak boleh dipisahkan dari segala aspek tersebut. Lalu golongan sekularisme ini telah melakukan sebaliknya, iaitu meninggalkan agama daripada kehidupan mereka. Peranan agama dalam kehidupan adalah penting dan berbeza dengan sekularisme. Menurut Islam, kelompok sekularisme yang memandang agama sebagai halangan berjaya menguasai pemikiran manusia. Faktanya, sebahagian besar umat Islam telah mempraktikannya berdasarkan kehidupan barat sekularisme. Wan Abdul Latif dari UKM University Kebangsaan Malaysia menjelaskan bahawa orang Islam hanya pergi solat Jumaat di masjid tetapi tidak rasa terpanggil untuk bersama harakah atau jemaah apabila di luar masjid atau selesai solat. Jelaslah bahawa ajaran Islam hanya dapat dilaksanakan di tempat atau situasi keagamaan. Mereka akan lupakan sahaja jika mereka di luar kawasan atau lokasi bercorak keagamaan. Hal ini menunjukkan bahawa Islam hanya diamalkan dalam keadaan tertentu. Keupayaan untuk meningkatkan penguasaan material tanpa memenuhi keperluan rohani ditolak oleh Islam. Prinsip-prinsip yang dianut oleh golongan sekular ini berusaha mencari kekayaan dalam urusan kehidupan telah berjaya memperangi umat Islam. Oleh itu, sekularisme percaya agama dikecualikan daripada kehidupan dan kebahagiaan diperoleh melalui hidup bebas untuk memperoleh kenikmatan hidup. Di samping itu, Islam berpandangan bahawa prinsip sekularisme tidak memiliki hakikat kehidupan kerana mereka hanya berlandaskan kepada akal dan rasional. Maksudnya, prinsip mereka bebas daripada kepercayaan lain untuk keharmonian hidup.
Ia lebih menekankan pada kebenaran duniawi kerana itu diperoleh melalui pengalaman hidup. Seterusnya adalah hedonism. Hedonism menurut Islam adalah berasaskan kepada keseronokan yang juga dikenali sebagai al-lahwu. Islam tidak setuju dengan konsep hedonism. Hedonism hanya mengejar kenikmatan dunia yang sementara. Dalam hal ini, kaum muda seperti tidak mempunyai halangan untuk melakukan budaya hedonism apabila ideologi ini tersebar pada hari ini. Budaya hedonism merupakan tantangan yang besar bagi remaja Muslim kerana kesenangan adalah perkara paling penting dalam hidup sekarang, kata seorang ulama Timur Tengah, ahli syariati. Selain itu, beliau berpendapat bahawa budaya ini sangat digemari Islam yang menjadikan gaya hidup bagi golongan remaja pada era globalisasi ini. Kesannya akan menjauhkan mereka dari gaya hidup sebenar dan beradab dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan remaja hari ini lebih suka kesenangan jangka pendek daripada melihat kesan negatif jangka panjang hedonism. Dengan kebebasan, ramai remaja terlibat dalam pergaulan bebas, dadah, arak, pesta liar dan seks bebas. Budaya hedonism banyak akibat buruknya. Jadi kita sebagai umat Islam yang baik tidak boleh terperangkap dalam hal ini. Bagi yang terjebak dengan budaya hedonism, kita harus menghilangkan titik hitam dalam diri kita supaya keluar dari kitaran lagar itu. Sebelum Islam mula menguasai tanah Arab, masalah sosial seperti minum arak, pelacuran dan hiburan melampau di kalangan penduduk Arab jahiliyah menjadi begitu ketara. Selepas Islam datang, barulah masalah yang ditimbulkan oleh mereka dapat ditangani. Islam juga mengajar umatnya melakukan perkara yang baik dan menjauhi perkara yang memudaratkan. Dan akhir sekali ialah liberalism. Liberal percaya kepada kebebasan dan keterbukaan. Secara mudah, konsep ini menjelurus kepada kebebasan dan pemerintahan yang dikatakan demokratik. Aliran Islam liberal sambil menjunjung Islam juga terbuka kepada idea baru di luar ajaran asal. Aliran ini mengancam pegangan agama umat Islam dan boleh membawa kepada keruntuhan Islam. Pada zaman ini, Islam liberal di Malaysia telah memperjuangkan berbagai hak kebebasan bertujuan untuk menyebarkan idea liberalism secara skala besar. Agenda golongan ini telah memperjuangkan pluralisme agama melalui mempersamakan semua agama agar kedudukan Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, gejala murtad akan lahir dan agama Islam direndahkan. Mereka mahu menjadikan Malaysia sebuah negara sekular yang berasaskan demokrasi, liberal dan tidak bersandarkan pada Islam. Mereka juga menentang pemerkasaan mahkamah syariah dan undang-undang syariah. Islam liberal juga bercadang untuk memasukkan institusi agama Islam di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif bin Zainal dan saya akan membentangkan tentang contoh serangan ideologi Barat terhadap pemikiran umat Islam. Ideologi Barat mempunyai banyak jenis serangan, tetapi kali ini saya hanya ingin menceritakan 3 jenis serangan, iaitu melalui pendidikan, pemerintahan dan juga media massa. Bagi serangan yang pertama, iaitu melalui pendidikan, ideologi sekularisme akan melakukan sekatan pengajian Islam dari segi kebendaan dan juga kemodenan. Seperti yang kita tahu, pengajian akademik ataupun sekular sentiasa diberikan bantuan kewangan dan juga kemodenan. Tetapi pengajian agama selalunya tidak diberikan bantuan dari segi kewangan ataupun kemodenan. Malah, pelajar dan guru agama juga diberikan layanan yang berlainan, di mana guru agama akan lebih kurang dihormati dan graduan agama pula akan sukar untuk mendapatkan pekerjaan serta pangkat di dunia masa kini. Oleh itu, lebih ramai pelajar memilih untuk meneruskan pelajaran dalam bidang akademik ataupun sekular supaya mereka lebih mendapat peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan juga pangkat yang tinggi. Bagi ideologi hedonisme pula, mereka akan memasukkan hiburan dalam pembelajaran. Sebagai contohnya, subjek mata pelajaran muzik dimasukkan dalam mata pelajaran sekolah-sekolah di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Dan sudah diketahui bahawa subjek ini menjadi salah satu subjek kegemaran pelajar sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah kerana ianya memberikan hiburan kepada pelajar.
Ideologi hedonisme yang digunakan ini boleh meninggalkan kesan terhadap dua intipati Islam yang sepatutnya menjadi pelindung kepada umat Islam, iaitu akhlak dan juga iman. Bagi mereka yang mengamalkan konsep ideologi hedonisme ini, mereka akan mengalami keruntuhan akhlak dan juga iman kerana mereka telah pun terjerumus dan lemas di dalam dunia hiburan. Bagi ideologi liberalisme pula, mereka menggunakan kokurikulum sebagai pedoman. Konsep wahyu dan juga syariah telah menjadi objek liberalisasi sistematis di bidang pendidikan Islam. Liberalisasi Islam adalah bertujuan untuk menghancurkan Islam serta memasukkan konsep pluralisme yang mempercayai bahawa semua agama adalah benar. Liberalisasi wahyu adalah bertujuan untuk melawan keaslian Al-Quran dan juga As-Sunnah, manakala liberalisasi syariah adalah bertujuan untuk menghapuskan syariah serta menghilangkan keyakinan manusia terhadap syariah sebagai solusi masalah kehidupan manusia. Bagi serangan melalui pemerintahan pula, golongan sekularisme akan memastikan bahawa tiada rujukan yang akan dibuat terhadap undang-undang Islam, yang menyebabkan undang-undang Islam di negara ini hanya tinggal sebagai rangka sahaja. Undang-undang Islam yang masih dipakai hingga kini hanyalah undang-undang yang berkaitan dengan nikah kahwin dan juga ahwal syakhsiah, iaitu undang-undang yang berkaitan adat. Umat Islam dibenarkan untuk mengamalkan undang-undang ini sesama mereka, tetapi mereka dilarang sama sekali untuk mengamalkan undang-undang yang berkaitan dengan ketenteraman negara, jenayah dan lain-lain. Mana-mana negara yang ingin cuba menegakkan undang-undang Islam secara menyeluruh, sudah pasti mereka akan diberikan tekanan yang besar oleh negara-negara barat ataupun oleh golongan sekular di dalam negara itu sendiri. Media massa boleh memberikan kesan positif atau negatif terhadap maruah, kepribadian dan minda seseorang. Ia tidak membantu perkembangan minda atau pengalaman dengan akhlak Islam, malah ia mungkin memudaratkan. Ideologi barat menyerang pemikiran Islam dengan menyiarkan rancangan televisyen yang mempunyai gambar separa bogel atau lucah disiarkan secara meluas untuk menjatuhkan akhlak umat Islam, khususnya golongan muda. Media massa yang sepatutnya menjadi mimbar dakwah yang menyeru kebaikan dan menyampaikan kebenaran, kini telah menjadi salah satu aset untuk mendorong manusia kepada maksiat dan juga alam fitnah serta ejen kemusnahan sosial dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalid bin Muhammad. Saya akan membentangkan tentang implikasi ideologi barat terhadap umat Islam masa kini. Pada hari ini, kita dapat lihat ideologi ini kian tersebar luas dan memberikan banyak kesan-kesan negatif terhadap umat Islam, terutamanya pada sudut pandangan akidah, yakni pegangan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa implikasi ideologi barat terhadap umat Islam pada masa kini. Antaranya, yang pertama, umat Islam sendiri memandang rendah kedudukan agama dalam kehidupan. Sebagai contoh, di dalam ideologi sekularisme, mereka memegang fahaman bahawa agama itu tidak perlu dirujuk pada perkara-perkara duniawi. Ini menunjukkan mereka mengasingkan agama dengan aspek duniawi dan menjadikan agama Islam itu hanyalah amalan ritual semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat 162. Ayat ini telah menunjukkan bahawa sebagai seorang hamba Allah, semua yang kita lakukan baik dari segi duniawi atau ukhrawi hanyalah kerana Dia semata-mata. Selain itu, akidah umat Islam menjadi lemah dan longgar. Ini kerana fahaman seperti liberalisme dan sekularisme tidak menerima pandangan ulama. Mereka menganggap para alim ulama hanyalah orang biasa yang menjatuhkan hukum mengikut pendapat mereka. Perkara ini pelik apabila difikirkan. Kenapa apabila kita jatuh sakit, kita pergi berjumpa dengan doktor, iaitu pakar dalam bidang kesihatan? Dan kenapa pula apabila kereta kita rosak, kita pergi ke bengkel untuk berjumpa mekanik automotif, iaitu pakar dalam bidang kereta? Tetapi apabila sampai ke perkara agama, kita tidak ingin merujuk kepada para alim ulama. Rasulullah SAW bersabda, Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka hanya menerima sesuatu yang sesuai dengan kehendak mereka dan berpandukan hawa nafsu mereka semata-mata dan tidak berlandaskan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, mereka dibutakan dengan perkara-perkara duniawi dan tidak dapat membezakan perkara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya ilmu dan amal itu kedua-duanya hendaklah bergerak bersama-sama dalam mencapai kemanisan iman di dalam agama Islam ini. Implikasi seterusnya, umat Islam akan terumbang-ambing.
Ini kerana fahaman seperti humanism yang percaya bahawa manusia boleh menyelesaikan masalah mengikut kehendaknya tanpa bimbingan agama. Mereka tidak mempercayai Al-Quran, yakni kitab suci umat Islam yang penuh dengan petunjuk kehidupan buat manusia akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Aku, yakni Muhammad, tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat jika berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah." Hadis riwayat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Akhir sekali, umat Islam akan berpecah belah akibat daripada pengaruh ideologi-ideologi barat ini. Sebagai contoh, fahaman liberalism yang menuntut hak kesamarataan dalam ibadah menyebabkan saudara-saudara Islam yang baharu dan golongan muda yang baru sahaja berjinak-jinak untuk mendalami Islam memandang serong terhadap ketetapan Islam ini. Liberalism seperti yang kita tahu, antara tuntutan mereka adalah mempersoalkan kenapa solat berjemaah lelaki di hadapan dan perempuan di belakang, dan kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Selain itu, mereka juga menuntut hak penceraian mutlak pada lelaki, yakni suami, untuk diberikan kepada para isteri. Sesungguhnya, Islam itu adalah agama yang adil, yang meletakkan sesuatu yang hak kepada yang berhak. Bukanlah adil di situ bermakna kesamarataan. Contoh lain yang boleh kami berikan tentang pertikaian liberalism adalah berkaitan hukum aurat lelaki dan perempuan. Cuba kita fikirkan, kenapakah logiknya Islam menetapkan aurat perempuan lebih banyak ditutup berbanding lelaki? Golongan ini sebenarnya hanya hendak memuaskan kehendak mereka sahaja dan menentang ajaran Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Aziz bin Waziri dan saya akan menceritakan mengenai langkah-langkah bagi kita untuk mengatasi masalah ideologi barat dalam negara kita. Langkah-langkah pertama yang akan saya ceritakan adalah langkah-langkah bagi mengatasi masalah sekularisme. Jadi, pakar-pakar Islam seharusnya menawarkan seminar pengajian agama dan berusaha memberikan gambaran sebenar Islam kepada umat Islam sebagai salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan fahaman sekular ini. Pelbagai teknik penyebaran maklumat mengenai bahayanya seperti kesesteraan ilmiah, kuliah, katalog dan sebagainya. Atasi sekular ini dan tanamkan dalam diri mereka pemahaman yang menyeluruh tentang semua disiplin dan idea Islam agar mereka tidak tunduk kepada perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Langkah kedua adalah langkah bagi mengatasi masalah Hinduism. Jadi, jati diri umat Islam perlu dipupuk dan diperkukuhkan melalui pemupukan dan pengukuhan nilai-nilai Islam. Ini amat kritikal memandangkan masyarakat Islam kini sedang berjuang dengan arus globalisasi. Umat Islam mestilah mempunyai jati diri yang kuat dan berpegang teguh kepada syariat Islam. Ini harus dilakukan semasa anak-anak masih kecil lagi, kerana seperti patah mengatakan, melentur bulu biarlah daripada rempungnya. Disebabkan itu, masyarakat hendaklah mengaku bahawa hakikat kanak-kanak adalah pewaris agama yang suci dan adalah mustahak untuk mereka memahami dan memeluk Islam sejak kecil lagi supaya masalah Hinduism ini berjaya untuk diatasi sejak daripada dulu lagi. Langkah terakhir adalah langkah untuk mengatasi liberalism. Jadi, umat Islam mesti menyadari bahawa liberal adalah satu jenis ideologi yang berkait rapat dengan sistem demokrasi. Dan demokrasi timbul daripada idea sekular atau keinginan untuk rakyat hidup bebas tanpa ada batasan agama. Jadi, apa yang Islam perlu lakukan adalah untuk menyingkirkan demokrasi. Sesungguhnya demokrasi ini adalah satu sistem kufur yang berasal daripada barat yang menafikan hak Allah SWT sebagai al-musyari ataupun pembuat hukum dan memberikan hak kepada manusia untuk mendemokrasi. Dan akibatnya adalah haram bagi umat Islam mengamalkan ataupun melaksanakan dan menyebarkan demokrasi. Salah satunya pengganti sistem demokrasi ialah sistem khalifah, di mana Rasulullah telah pun mengumumkan kewujudan Khalifah Ar-Rashidah ala Minhaj Nubuwah untuk kali kedua sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah cuba untuk berusaha bagi merealisasikan. Jadi, kesimpulannya, serangan pemikiran atau ideologi biasanya datang dari dunia barat atau doktrin bukan Islam yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap agama Islam dan umat Islam. Islam dan sekularisme sangatlah bertentangan dan Islam perlulah tentu saja menolak setiap unsur yang mengandungi unsur sekularisme. Islam juga mengajar kita untuk melakukan perkara yang baik dan menjauhi perkara yang memudaratkan. Serangan ideologi barat ini memberi pengaruh yang cukup kuat dan boleh mengucar-kacirkan penganut agama Islam. Contohnya, serangan ideologi ini mampu mengawal dan menguasai undang-undang sesebuah negara, bahkan pendidikannya untuk mencuci minda orang lain. Islam terutamanya golongan muda-mudi Contohnya, serangan ideologi ini mampu mengawal dan menguasai undang-undang sesebuah negara, bahkan pendidikannya untuk mencuci minda orang Islam, terutamanya golongan muda-mudi, supaya mengamalkan ideologi barat, supaya agama Islam semakin tenggelam di dunia ini. Mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan umat Islam akan hancur dan mengamalkan ideologi barat ini. Sesungguhnya, Islam itu adalah agama yang adil, yang meletakkan sesuatu yang hak kepada yang berhak. Pakar-pakar Islam seharusnya menawarkan seminar pengajian dan berusaha memberikan gambaran sebenar Islam kepada umat Islam sebagai salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan fahaman sekular. Mereka yang mempunyai ijazah agama memperuntukkan masa untuk orang Islam mengamalkan agama mereka. Umat Islam mestilah mempunyai jati diri yang kuat dan berpegang teguh kepada syariat Islam. Umat Islam juga mesti menyedari bahawa liberalisme adalah sejenis ideologi yang berkait rapat dengan sistem demokrasi. Selain itu, demokrasi adalah pelindung dan perkembangan idea liberalisme, menjadikannya mustahil untuk memisahkan satu daripada yang lain. Jika umat Islam ingin menghapuskan liberalisme, mereka mesti mempunyai pemahaman dan tindakan yang sewajarnya. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.